Wala. Nang aku. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah. Seperti mana yang kita rancang, kita cuba untuk menghuraikan satu tajuk yang tuan-tuan semua dah tahu, tapi sekadar untuk ulang kaji sahaja. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan Fir'aun menjadi manusia yang sangat jahat, yang mati dalam keadaan kekufuran, yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi pengajian kita pada malam ini ialah nak mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita tentang Fir'aun. Kita tak boleh nak ambil daripada sumber-sumber yang lain. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, baginda tak kenal pun Fir'aun. Baginda mengenali Fir'aun melalui ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda. Jadi kita sebagai umatnya yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada Rasulullah SAW dan kebenarannya, untuk kita membicarakan tentang Fir'aun ini, apa sebab dia jadi jahat, kita wajib berlandaskan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran saja yang boleh menceritakan kepada kita tentang sejarah manusia yang wujud beribu-ribu tahun yang lalu. Ya, namun begitu jasadnya masih ada lagi, elok lagi jasadnya ada di Muzium Mesir tu. Ya, kalau tuan-tuan dah pergi umrah, dah pergi haji banyak kali, bolehlah pergi sana tengok Fir'aun. Tapi kalau haji umrah pun tak pergi, janganlah pergi tengok Fir'aun pula. Ya, pergi haji dulu, pergi umrah dulu, baru tengok Fir'aun. Ya. Jadi pada malam ini kita nak tengok ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan kepada kita bagaimana Fir'aun boleh jadi manusia durjana. Padahal masa dia keluar daripada perut mak dia tu, dia baik aja. Ya, dia ibarat kain putih keluar daripada perut mak dia. Dia dibesarkan jadi orang baik. Ya, dan baiknya Fir'aun ni kita dapat lihat sehingga dia sangguplah ambil seorang bayi yang dihanyutkan dalam kotak di sungai Nil tu. Ketika dia sedang berada di taman bunga dia, tiba-tiba kotak tu masuk, dihanyutkan oleh air dalam taman dia. Bila dibuka kotak itu, maka tiba-tiba dalam tu dia jumpa seorang bayi kecil, iaitu Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil. Ya, dengan cadangan daripada isteri dia,
Lalu dia menerima cadangan isteri dia untuk mengambil Nabi Musa yang masih kecil lagi itu sebagai anak angkat dia. Bukan mudah ya. Bukan mudah bagi orang yang dah berumur macam tu tiba-tiba nak ambil anak kecil lagi. Biasanya kita umur 50-60 ni bukan masa nak tukar pampers anak, betul tak? Ini umur 50-60 ni masa untuk kita pergi melancong dengan isteri kita, pergi Guangzhou ke, pergi Turki ke, pergi buat umrah ke. Dia bukan masa lagi untuk salin lampin anak, kan? Tapi Firaun ni dia lain sikit. Ya. Isteri dia kata, bang, kita ambil lah budak ni jadi anak angkat kita, mana tahu dia bawa kebaikan kepada kita. Firaun boleh menerimanya. Dalam keadaan dia tahu kalau isteri dia ambil baby ni sebagai anak angkat, maka masa dia akan berlari, akan berpecah dua. Isteri dia nak uruskan baby lagi, nak uruskan dia lagi. Tapi Fir'aun sanggup terima anak angkat tersebut. Ini menunjukkan bahawa dalam hati dia tu ada kebaikan. Tapi macam mana dia boleh jadi jahat durjana macam tu? Ini kita nak bincang. Tujuan kita bincang ni bukan kita nak tengok orang sebelah kita ni macam sifat engkau lah, bukan macam tu, kan? Tujuan dia supaya kita nak membenteng diri kita supaya tidak memiliki, kalau ada sikit-sikit cepat-cepat kita lari. Kita nak benteng diri kita supaya kita tidak jadi seperti Fir'aun. Sebab Fir'aun ni dia ada di setiap zaman. Zaman Nabi Musa dia ada Fir'aun dia. Zaman Nabi Muhammad SAW ada Fir'aun dia. Sebab tu Nabi SAW masa perang Badar, ketika dia melihat salah seorang daripada musuh Allah yang sangat jahat, siapa dia? Abu Jahal. Nabi kata apa? Hadza Fir'aunu hadhil ummah. Inilah dia Fir'aun untuk umat ini. Makna Fir'aun zaman Nabi itu ialah Abu Jahal. Itu ya. Zaman kita ni kita tak tahu siapa Fir'aunnya. Jadi jangan kita suka gelar-gelar orang tu Fir'aun, orang ni Fir'aun. Takut-takut sifat Fir'aun tu ada pada diri kita. Ya, baik. Mari kita tengok apakah sebab pertama. Sebelum kita pergi melihat sebabnya, mari kita tengok apakah akidah Fir'aun. Dia ni agama Buddha ke? Dia agama Hindu ke? Atau apa agama dia? Mari kita tengok. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ghafir ayat 27. Ya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Apa kata Nabi Musa? Dan berkatalah Nabi Musa, inni uztu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ini ketika ya Nabi Musa berdoa kepada Allah di hadapan Fir'aun. Hei Fir'aun, aku berlindung dengan Tuhan aku dan Tuhan kamu, iaitu Allah lah. Min kulli mutakabbirin, daripada setiap orang yang takabur. La yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa salah satu daripada kepercayaan Fir'aun, dia tidak beriman bahawa ada kehidupan di alam akhirat. Ini antara sebab besar mengapa dia jadi jahat. Ya. Sebab orang jadi baik ni tuan-tuan, sebab dia takut dengan hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan tu kalau kita belajar dalam ilmu akidah, kita akan bertemu dengan hari kiamat, kan? Ya, malaikat Israfil tiup sangkakala, lepas tu kita dia arak pergi ke padang mahsyar. Duduknya kita di padang mahsyar tu 50,000 tahun berdiri, tak tahu buat apa dekat padang mahsyar tu. Kemudian diadili oleh Allah. Suasana kat padang mahsyar tu sungguh menakutkan. Timbangan amal kita dilakukan yang jahat, masuk neraka. Dalam neraka tu pula kita diajar adanya seksaan-seksaan yang sangat berat. Ini semua menyebabkan manusia menjadi takut kepada Allah, takut nak buat jahat. Tapi kalaulah manusia tidak ada akidah seperti ini, apa akan jadi pada dia? Dia percaya bahawa lepas mati dia jadi tanah, tak ada apa-apa. Maka dia akan jadi orang yang berprinsip
Alang-alang hidup atas dunia, baik aku hidup senang lenang. Alang-alang hidup atas dunia, baik aku hidup betul-betul. Sebab besok bila dah mati jadi tanah. Sebab itu dia akan buat apa saja demi untuk mencapai keseronokan yang maksimum. Sebab itu Fir'aun kita tengok, tindak tanduk dia bagaikan dia tak beriman. Memang dia tak beriman pada hari akhirat. Macam tuan-tuan ni, kan? Berani tak mengumpat saya? Janggut ustaz tu macam Cina apa ni? Tu, umpat lah, kan? Tak berani tu. Mana berani? Sebab bukan takut kat saya, takut dekat hari hisap tu. Besok tak pasal-pasal amal kebaikan aku pindah kat Ustaz Uda. Aku dah lah sikit amalan tu. Dia umpat janggut dia, dah amalan aku pergi ke dia. Sebab mana kau tahu? Nabi beritahu ke akhirat nanti macam tu. Kita tak jadi nak mengumpat orang sebab kita tahu hari akhirat. Tapi Fir'aun dia tak ada benda-benda ni. Ya, dia tidak beriman kepada hari kebangkitan. Baik. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, jadi inilah sebabnya Fir'aun ni dia jadi jahat. Jadi sebab pertama dia apa dia? Sebab pertamanya kerana dia ini orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Sebab itu nanti kita tengok tindakan-tindakan dia memang tindakan yang membabi buta. Ya, dia berani mendakwa bahawa dia Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la, berkatalah ia Fir'aun, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Berani dia mengaku dia Tuhan. Ya. Dahlah dia mengaku dia Tuhan, dia berani pula nak tembak Tuhan. Dia perintahnya Haman, menteri dia Qarun, dia perintahnya kau tolong buat satu bangunan tinggi, setinggi yang boleh kau buat. Nak buat apa? Aku nak naik bangunan tinggi itu sampai ke langit, aku nak tembak Tuhan Musa. Ya, lalu Haman pun buatlah. Buat dia pun naik, dia tembak anak panah tu ke langit. Setan pula entah mana tomato sauce mana dia ambil, dia sapu dekat ujung anak panah tu, berdarahlah anak panah tu. Tengok Tuhan Musa dah mati, aku tembak. Ini kesan daripada dia tak beriman kepada hari akhirat. Dia tak beriman bahawa dia akan berdiri depan Allah yang dia panah tu di akhirat, menyebabkan dia berani buat macam tu. Ya, jadi kita bersyukur pada Allah, kita ni taklah pandai mana pun, taklah warak mana pun, tapi orang kata bila teringat neraka tu kita patah balik semula. Tak? Patah balik, tak jadi nak buat benda-benda tak elok ni. Bila teringat titian sirat tu, kita semua akan menyeberang di titian sirat tu. Bawah titian sirat tu ada api neraka yang menjulang-julang. Siapa jatuh kat bawah tu daripada jambatan tu, duduklah api neraka tu. Kita pun bila kenang tu tak berani nak putuskan silaturahim adik-beradik, tak jadilah. Leka-leka telefon kakak kita, telefon mak kita, telefon adik kita. Nak mencuri tak jadilah. Nak ambil rasuah lagi tak jadilah. Sebab apa? Teringat ke hari akhirat. Fir'aun perkara seperti ini tidak ada dalam diri dia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kita apakah akibatnya orang kalau dia tidak beriman kepada hari akhirat ini. Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 12, kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang yang kafir itu menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan dan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka nanti. Jadi makna bila orang tidak ada beriman kepada hari akhirat, maka hidup dia akan jadi hidup seperti binatang. Ya, dia makan minum perut kenyang, dia okey. Dan dia kahwin, lepas tu dia pergi buang air besar. Tu je kerja dia. Dia tak adalah nak semayang, dia tak adalah nak mengabdi diri pada Allah, tak ada. Hidup dia akan jadi hidup seperti seekor binatang. Inilah yang terjadi kepada Fir'aun. Satu manusia yang tidak ada hati perut. Ya, tak ada hati perut. Kalau dia nak hukum, dia akan hukum hukuman yang melampau-lampau. Ya, sebab apa? Sebab hidupnya seperti binatang. Baik.
Bila Fir'aun ini tuan-tuan, bila Fir'aun ini dia tidak ada keimanan kepada hari akhirat, maka timbullah dalam diri dia berbagai-bagai sifat-sifat yang tak baik. Antaranya apa? Antaranya dia adalah seorang yang kalau bertindak, dia suka bertindak yang melampaui batas. Allah Ta'ala sebut dalam surah Dukhan ayat 31, kata Allah, min Fir'aun innahu kana aliyam minal musrifin, kata Allah, ya, daripada penindasan Fir'aun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong, takabur, lagi terbilang daripada kalangan orang-orang yang melampaui batas. Dalam tafsir kata apa makna melampaui batas? Orang yang ganas dan kejam. Jadi dia jadi ganas, dia jadi kejam, ya. Macam mana dia bunuh dia punya ahli sihir, ahli-ahli sihir yang dia upah untuk lawan Nabi Musa. Tiba-tiba ahli sihir itu masuk Islam, beriman pada Nabi Musa. Apa dia buat? Dia bunuh ahli-ahli sihir ni. Bunuh macam mana? Kalau dia tembak aja senang. Tak, dia ikat, dia salib, dia potong kaki sebelah tangan sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Kemudian dia potong kaki kiri, tangan sebelah kanan. Dia potong, dia cebaknya, dia belahnya orang tu habis. Tak cukup dengan membunuh, dia mengkasari ketika membunuh. Kita orang Islam pun membunuh juga. Itu kita bunuh ayam, tapi Nabi pesan pada kita, ya, bila kita membunuh itu membunuh ayam, lembu, hendaklah kita bunuh dengan penuh berhemah, penuh dengan kasihan belas. Itu, ya, kita bunuh. Sebab tu kena pisau tu tajam, supaya bila kita hirih dia punya leher tu, urat meri dia, urat udara dia tu terputus, habis oksigen tak sampai ke otak dia. Bila oksigen tak sampai ke otak, otak tak boleh terjemahkan kesakitan, lalu ayam tu mati, lembu tu mati dalam keadaan tak terasa sakit. Kita disuruh bila nak menyembelih, membunuh dengan kasihan belas. Tapi Fir'aun tidak. Bila dia bunuh, dia menikmati keseronokan bila dia membunuh. Ini dahsyatnya dia, ya. Jadi itu kesan daripada dia ni, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Fir'aun ni tuan-tuan yang dihormati sekalian, bila dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan buat apa saja supaya apa yang dia nak tu berjaya. Nampak? Sebab bagi dia hidupnya sekali je. Sebab itu dia tak mau ada orang boleh cabar kekuasaan dia. Tuan-tuan boleh buka ni, ayat ni penting ni, dalam surah Ghafir ayat 26. Ketika Fir'aun dah tak boleh lagi nak menghadapi Nabi Musa AS, dah tak boleh dah. Sebab Nabi Musa ni dia punya perdebatan dengan Fir'aun tu, Fir'aun tak terjawab, ya, tak terjawab dia. Lalu dia mengambil keputusan bunuh jalan Nabi Musa ni. Ya. Tapi bila dia nak bunuh Nabi Musa, cuba tuan-tuan tengok, dia buat fitnah, ya. Dia orang tak beriman pada hari akhirat ni, fitnah ni dia mainan mulut je. Kadang-kadang dia halalkan fitnah tu, halal apa salahnya untuk tujuan baik. Ini Fir'aun punya cara, ya. Cuba tuan-tuan tengok bagaimana Fir'aun dia fitnah Nabi Musa, yang penting matlamat tercapai. Cuba buka suratul Ghafir. Apa kata Allah cerita tentang Fir'aun? Wa qala Fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasada. Ini permainan Fir'aun. Dia akan buat apa saja asalkan apa yang dia nak tu tercapai. Tengok. Wa qala Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada orang-orang dia, kepada rakyat dia. Dalam tafsir kata Fir'aun berkata kepada rakyat dia. Sebab apa dia kata kepada rakyat dia? Sebab pada masa tu dia dah tak boleh lawan Nabi Musa AS. Jadi dia nak bunuh. Tapi dia tahu nak lawan Nabi Musa ni bukan mudah. Ahli sihir dia pun tak boleh lawan Nabi Musa.
Oleh itu dia ambil satu fikiran, apa dia? Aku kena turun ke bawah jumpa rakyat dia. Padahal Fir'aun ni seorang diktator. Apa kata rakyat dia takkan dengar, sebab dia Tuhan. Dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Rakyat tak boleh bantah apa dia cakap. Tapi sampai satu peringkat dia terpaksa turun berjumpa dengan rakyat, ambil hati rakyat. Itu ni cara Fir'aun. Apa kata dia? Zaruni aqtul Musa. Boleh tak kamu semua izinkan aku membunuh Musa? Tak kepelik tuan-tuan. Dia mengaku diri dia Tuhan. Dia ada kuasa yang sangat besar. Tak ada siapa yang berani lawan dia. Tiba-tiba bila dia nak bunuh Nabi Musa, dia jumpa rakyat minta izin. Mana mungkin benda ni boleh berlaku kalau tidak di sana ada tipu daya. Nampak? Sebab apa tu? Sebab bagi dia, aku kena heret orang lain untuk bersama dengan aku. Bila aku buat jahat, aku tak nak buat jahat seorang-seorang. Aku nak semua orang buat jahat sekali dengan aku. Kalau bunuh Musa, aku tak nak bunuh Musa seorang-seorang. Semua orang kena sama-sama bunuh dia. Jom, izinkan saya untuk bunuh Musa. Rakyat pada ketika itu angguk aja lah, sebab rakyat Fir'aun ni, rakyat Fir'aun dia tak sama macam rakyat yang ada di zaman Nabi Yusuf. Tak sama. Dalam Quran nanti kita jumpa ayat-ayat, rakyat Fir'aun ni 100% beriman kepada Fir'aun. Inilah kesukaran dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ya, dakwah Nabi Musa ni bukan saja berdepan dengan Fir'aun, tetapi berdepan dengan rakyat Fir'aun yang 100% tunduk kepada Fir'aun. Kalau tidak, masakan dia boleh bina piramid bodoh tu dia boleh bina. Dalam piramid bukan ada benda apa pun itu. Saya dah masuk dalam piramid kan, tengok ada kubur anak Firaun, ada baju dalam isteri dia, itu ada seluar Firaun, tu je lah dalam tu. Tapi nak bina piramid tu memakan tenaga, memakan usut, memakan belanja yang cukup besar. Tapi rakyat dia tak apa, yang penting ada bangunan tinggi. Kan piramid kan tinggi. Itu ada orang putih, dia nak naik puncak piramid, nak turun tak boleh, tinggi. Helikopter terpaksa ambil dia. Jadi rakyat dia kata apa? Tak apa, yang penting ada bangunan tinggi. Walaupun Fir'aun dia buat bangunan tinggi, waktu yang sama dia meruntuhkan akhlak orang, tak apa, yang penting ada bangunan tinggi. Nampak bagaimana rakyat patuh pada dia. Macam mana rakyat boleh patuh tu nanti kita bincang kejap lagi. Biasa rakyat akan bangun menentang, tapi dengan Fir'aun semua sami'na wa ata'na. Nabi Musa berdepan dengan rakyat Fir'aun. Nanti kita tengok. Baik, apa kata Fir'aun? Zaruni aqtul Musa, izinkan aku untuk membunuh Musa. Wal yad'u rabbahu, dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya, meminta pertolongan. Jadi biarkan Musa pergi minta tolong kat Tuhan dia. Aku ni nak bunuh Musa, tengok Tuhan dia boleh tolong dia tak? Cuba tuan-tuan tengok alasan Fir'aun. Apa alasan dia nak bunuh Nabi Musa? Alasan dia memang tak logik, tetapi orang kata betul lah tu. Apa dia? Inni akhafu an yubaddila dinakum, sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu. Fir'aun untuk pengaruh rakyat dia untuk bangun buat jahat dengan dia, dia menggunakan isu agama. Isu agama. Dia yang mula-mula guna isu agama untuk kepentingan diri ni, Fir'aun. Inni akhafu ayubaddila dinakum, aku takut kita kena bunuh Musa ni. Sebab apa? Sebab agama kita dalam bahaya. Mengapa? Fir'aun nak rosakkan Musa nak rosakkan agama kita. Padahal Fir'aun ni apa dia peduli tentang agama? Dialah orang yang menyesatkan orang. Tapi bila dia nak ajak bunuh Nabi Musa, dia petik isu agama. Isu agama ni laku tuan-tuan. Itu perniagaan yang paling mudah laku ialah perniagaan jual agama. Mudah laku. Mudah aja. Orang tu kita kata kita nak bakar Quran,
Orang tak pernah baca Quran marah kalau kita nak baca Quran. Tak? Padahal dia Quran pun tak kerti baca, tapi jangan Quran dia jangan diusik. Nak ceritanya bahawa Firaun ni pandai. Dia nak dapatkan sokongan rakyat, dia main isu agama. Apa kata dia? Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku takut Musa akan menukar agama kamu. Elok-elok kamu sembah aku sebagai Tuhan, dia ajak kamu sembah Tuhan dia Allah. Rosak agama kita nanti. Ini sebab rakyat dia bangun bersama dengan Firaun lawan Nabi Musa alaihissalam. Atas nama agama. Atas nama agama mereka melawan kebenaran. Atas nama agama mereka lawan Nabi Musa alaihissalam. Tapi rakyat dia tak boleh buka mata, tak boleh tunduk. Sebab apa? Sebab mereka ini telah didoktrinkan oleh Firaun. Fikiran mereka telah dibodoh, seolah-olah mereka ini telah dimanremkan oleh Firaun. Tunduk, lawan Musa, lawan. Nampak tu? Ya. Yang kedua, coba tengok apa fitnah dia. Fitnah Firaun. Aw an yuzhira fil ardil fasada. Ini alasan kedua. Dia kata apa? Atau ia menimbulkan kerosakan di muka bumi. Nabi Musa datang nak rosakkan muka bumi ya? Tak ada. Nabi Musa datang nak memakmurkan muka bumi. Ya. Sebab itu dia larang orang buat benda tu, benda-benda boleh merosakkan. Semua para anbiya datang untuk memakmurkan muka bumi. Ya. Sebab itu para anbiya, kita tengok Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia makmurkan muka bumi. Nabi ajar apa? Kalau ada lubang, jangan kencing kat lubang tu. Apa tak? Nabi tak bagi kencing ada lubang, jangan kencing dalam lubang tu. Apa lagi Nabi larang? Kalau ada pokok sedang berbuah, jangan kita buang air besar ke bawah pokok tu. Tak bagi Nabi. Apa sebab? Orang kata mungkin sebab dia takut buah tu jatuh nanti kena najis tu, ataupun tempat itu merupakan tempat orang memetik buah, tiba-tiba bau najis manusia, jadi hilang selera. Ataupun mungkin bila buah rambutan, buah apa pun sedang berbuah, tiba-tiba manusia semua lambak, seorang 5 kilo, seorang 10 kilo kat bawah tu. Najis manusia betul boleh jadi baja, tetapi setelah diproses dengan betul. Itu sekadar najis manusia, dalam tu macam-macam kandungan ada. Itu. Jadi mungkin boleh merosak tanah. Sebab tu Nabi tak bagi, jangan buang air besar bawah pokok yang sedang berbuah. Nabi tak bagi. Ya, sampai Nabi kata apa? Nabi melarang orang memotong atau apa ni? Pokok bidara. Ya, siapa-siapa potong pokok bidara, Allah Taala akan celup kepala dia dalam api neraka. Pokok bidara Nabi larang potong, jangan. Ya. Banyak lagi hadis-hadis tentang pertanian ini yang Nabi ajar. Tuan-tuan tengok, Nabi pergi di rumah seorang sahabat. Sahabat tu dia nak sembelih kambing. Nabi kata apa? Sembelih kambing boleh, tapi jangan sembelih yang menyusukan anak. Nabi tak bagi. Nak sembelih cari yang kurus-kurus bagi aku makan. Kalau kau sembelih yang sedang bunting, yang boleh menyusukan anak, nanti anak dia, mak dia dah kena sembelih, dia nak menyusukan siapa? Dah lah tak sihat kambing tu. Jangan sembelih yang menyusukan anak, cari yang biasa. Nabi menggalakkan pertumbuhan. Kan? Apa tu? Anjing zaman Nabi dulu, ketika Nabi dan sahabat duduk di Madinah, banyak anjing kat kota Madinah tu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kita tembak je lah anjing-anjing ni, mati ke semua. Nabi kata, jangan bunuh. Kalau nak bunuh, bunuh anjing hitam saja, yang lain lepaskan. Ada satu persidangan di Eropah lah. Orang putih tanya kepada ulama-ulama Islam, Islam ni betul ke? Ada ke dalil-dalil dalam Islam yang menyuruh kita supaya jangan buat penghapusan etnik? Ada. Inilah dalilnya. Nabi tak bagi bunuh anjing, jangan bunuh anjing, biarkan dia hidup, kecuali anjing hitam yang menggigit orang, itu bunuh. Kan? Kalau boleh bunuh pun lipan boleh bunuh sebab dia bahaya. Tikus boleh bunuh. Kan? Tapi yang lain jangan dibunuh. Termasuklah tak boleh dibunuh apa dia? Badak sumbu yang sekarang ni orang pergi tembak badak sumbu, pergi ambil dia punya apa?
dia punya tanduk itu pergi jual. Islam larang. Sebab apa? Ini akan menghapuskan etnik badak sumbu. Kalau etnik binatang pun Allah, Nabi tak bagi kita hapuskan, apatah lagi etnik manusia. Para anbiya ni turun untuk memakmurkan bumi. Tiba-tiba Fir'aun dia guna alasan apa? Kita kena bunuh Musa. Sebab apa? Sebab dia nak buat kerosakan di atas muka bumi. Masyarakat Mesir percaya tak? Percaya. Sebab apa? Sebab masyarakat Mesir bukan masyarakat yang educated. Dia bukan masyarakat membaca. Dia masyarakat yang ya ke? Itu. Dia masyarakat ya ke? Dia tengok TikTok ni, ya ke? Bukan dia nak pergi arkib negara tengok sejarahnya macam mana. Bukan dia nak buka buku, bukan dia nak tengok statistik. Tak ada. Statistik ni dia tak main. Yang penting ya ke? Terus beriman. Ini masyarakat yang dididik oleh Fir'aun. Fir'aun cakap aja ya ke? Jomlah kita lawan Musa. Nabi Musa berdepan dengan penduduk Mesir yang jahil, yang tak berminat membaca, sekadar dengar terus percaya. Sebab itu Nabi Musa ni tuan-tuan, ya, dia berdoa pada Allah, tolong Allah, engkau tolonglah. Nanti kita tengok antara doa Nabi Musa, dia kata apa? Ya Allah, engkau bagi Fir'aun ni harta benda yang cukup banyak, ya Allah, dia mewah, engkau tolong bankruptkan dia, ya Allah. Sampai begitu doa Nabi Musa. Mana ada Nabi Muhammad doa macam tu untuk minta Abu Jahal bankrupt? Tak ada. Nabi Musa dia sampai peringkat dia dah tak tahan nak berdepan macam mana. Sebab tak ada orang nak sokong dia. Yang sokong dia pun siapa? Yang sokong dia Bani Israel. Bani Israel ialah etnik minoriti yang duduk di Mesir. Mesir ni yang duduk di sana ialah orang-orang Kipti. Fir'aun orang Kipti. Orang Kipti berkuasa. Bani Israel ialah orang yang duduk di Palestin, berhijrah ke Mesir zaman Nabi Yusuf. Kan? Bila Nabi Yusuf meninggal dunia, wafat, etnik Bani Israel ini berkembang di Mesir, tapi dia tetap minoriti yang tak ada kuasa. Jadi kalau beriman kepada dia pun hanya etnik Bani Israel. Adapun etnik yang memerintah Mesir ialah orang Kipti. Jadi macam mana Nabi Musa nak berdepan tu? Nampak tu? Ya. Jadi tuan-tuan cuba tengok. Dia tak takut nak fitnah orang. Dia fitnahnya Nabi Musa sebagai perosak agama. Dia fitnahnya Nabi Musa sebagai orang yang nak merosakkan negara. Padahal Nabi Musa perjuangan dia bukan macam itu. Tapi orang yang tak ada beriman kepada hari kebangkitan, fitnah ni mainan mulut aja. Mainan mulut je. Jaga, ya, jangan main-main dengan fitnah. Fitnah ni besok bila kita bangkit dekat akhirat nanti bankrupt kita dibuatnya. Sedap-sedap aja dia fitnah orang. Ya, fitnah ni memang manis. Itu kalau tuan-tuan nak rasa sesuatu yang lebih manis daripada musang king, fitnahlah orang. Memang manis. Itu. Lepas tu kita tengok orang yang kita fitnah tu pula menggelepar kesakitan, lagi manis. Sonok kita. Tapi ingat di akhirat besok bahana yang besar mengejar kita kalau kita fitnah orang. Jangan gitu. Jangan ikut Nabi Fir'aun. Dia fitnah orang untuk cari pengaruh ni. Ini kerja Fir'aun, bukan kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerja Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tak pernah ajar kita guna fitnah untuk menangkan Islam. Tak pernah. Mana ada? Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah akibat dia kerana dia tidak beriman kepada hari akhirat. Baik. Firaun ni tuan-tuan, bila dia tak beriman kepada hari akhirat, maka yang tadi timbul sifat apa? Dia akan buat apa saja untuk menangkan dia. Yang kedua, bila tak beriman kepada hari akhirat, tak takut Allah, maka dia akan rampas sifat ketuhanan tu jadi milik dia. Dia sifat-sifat ketuhanan ni hanya Allah saja yang berhak. Tapi Firaun ni dah, sifat Tuhan tu aku punya. Cuba kita tengok, kalau tuan-tuan berminat untuk meneliti, buka suratul Qasas ayat 38. Apa kata Allah?
Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan berkatalah pula Fir'aun, wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang Tuhan yang lain daripadaku. Nampak tu? Apa kata Fir'aun? Manusia, tidak ada Tuhan bagi kamu melainkan aku. Ya, tengok dia rampas hak Tuhan tu, dia rampas. Fa'aukid li ya Hamanu 'ala tin. Oleh itu wahai Haman, Haman ni menteri dia, bakarkanlah untukku bata-bata serta benalah untukku bangunan yang tinggi. Ya, faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Benalah untukku bangunan yang tinggi supaya aku naik melihat Tuhan Musa. Ya, wa inni la'adhunnu minal kadhibin. Dan aku percaya Musa ni adalah orang yang berdusta. Fir'aun dia rampas sifat-sifat yang ada pada Allah. Ya, dia antara sifat yang manusia suka rampas daripada Allah, sifat apa? Sifat takabur. Takabur tu sifat Allah, bukan sifat kita. Allah dia berhaklah bersifat dengan takabur, sebab dia yang maha berkuasa, tidak ada yang lebih berkuasa melainkan dia. Kita mana boleh bersifat takabur? Takabur ni apa dia? Takabur ni dia rasa dia yang paling besar, orang lain dia pandang macam semut kecil je. Orang lain semua bodoh, dia seorang pandai. Orang lain semua hina, dia seorang mulia. Ini takabur. Kita tak berhak bersifat seperti itu, sebab kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Itu orang stesen 20 ni kan, yang tak biasa makan lauk lemak cili api tu, Negeri Sembilan tu, yang dia letak 3 mangkuk cili api tu bagi dia makan. Ya, 10 minit kelang kabut berlari dia. Betul tak? Sebab apa jadi gitu? Sebab manusia ni penuh dengan kelemahan kan. Firaun pun kalau makan lemak cili api tu, itu berlari dia tuan-tuan, lepas 10 minit berlari dia. Sebab apa? Sebab dia manusia penuh dengan kelemahan. Itu tuan-tuan ni pergilah berembun Malangkah, pukul 3 pagi duduk luar rumah berembun, pagi besok jadi apa? Berangkut pergi hospital, betul tak? Ambil apa? Ambil pernafasan. Kita ni lemah, tak berhak untuk bertakabur. Tapi Fir'aun, salah satu daripada sifat dia apa? Sifat takabur. Dia ambil sifat Allah tu jadi milik dia. Apa kata dia? Aku tak tahu bahawa di sana ada Tuhan melainkan aku Tuhan. Siapa-siapa yang tak sembah aku sebagai Tuhan, maka aku penjarakan dia. Ni ada ayat dia nanti. Penjarakan, aku bunuh dia, aku salib dia. Ini sifat Fir'aun. Dia merampas hak Tuhan. Lagi. Kemudian apa tu? Dia berani nak berdepan dengan Tuhan. Dia berani. Ya, sebab dia rasa dia besar. Ini yang bahaya ni. Dia merampas sifat-sifat ketuhanan yang ada padanya. Tengok pada ayat surah Syu'ara ayat 29. Apa kata Allah? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Firaun berkata, demi sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang-orang yang dipenjarakan. Firaun tak beriman bahawa dia Tuhan, dia penjarakan. Penjara Firaun bukan macam penjara kita. Itu penjara Firaun sekarang kalau tuan-tuan pergi Mesir, Mesir ni kan negara bekas negara Firaun, baru bekas, bukan negara Firaun, bekas. Itu tuan-tuan pergi kat Mesir, pergi tengok penjara dia. Allah, kawan-kawan kita yang pernah masuk cerita apa, duduk dalam selut dalam lumpur. Itu tidur atas selut atas lumpur dalam penjara dia tu. Mana ada tilam? Kita penjara kita tilam sedap itu, satu hari makan 3 kali. Tak percaya masuklah. Itu masuk Mesir punya penjara. Allahu Akbar. Itu zaman Mesir sekarang. Macam mana zaman Firaun dulu? Siapa tak beriman dia Tuhan, Firaun penjarakan dia. Ini kezaliman dia, ya. Dia rampas sifat-sifat yang ada pada Allah. Kita dengar azan.
La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati Muhammadan rasulullah. Baik, kita dah terlalu panjang membahaskan tentang rosaknya Fir'aun kerana akidah dia. Kita nak tengok sebab yang kedua, mengapa Fir'aun jadi jahat. Fir'aun jadi jahat sebab yang kedua kerana dia memiliki nikmat dunia yang berlebih-lebihan. Ya. Manusia ni tuan-tuan, siapa saja, saya ke tuan-tuan ke sama je, bila sebut manusia, kalau dapat lebih dia jadi jahat dah. Itu. Masa cukup-cukup makan je kan, cukup-cukup makan, bila akhir bulan pergi kat tong beras tu tinggal satu put je. Ni orang ni akan jadi baik je. Itu. Tapi kalau dia hidup dengan kemewahan, itu, tidur atas duit, itu ya, tidur atas duit, habislah. Itu. Malam-malam tengok dah tak ada kat masjid dah. Mana? Ada dekat kasino. Oleh kerana susah dikenallah masjid. Allah kata apa dalam Quran, cuba tuan-tuan tengoknya dalam suratul Syura ayat 27. Bagus peringatan Allah ni, kita ambil iktibar. Apa kata Allah? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kalaulah manusia ni aku buka rezeki kepada dia sebuka-bukanya, dia akan jadi orang jahat atas muka bumi ni. Allah dia yang cipta manusia, dia tahu manusia tu siapa. Manusia ni kalau dia senang, kalau dia susah, menjerit merengek dia Allah, 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 dia kenal tangga masjid. Tapi bila dia dah jadi orang yang paling berkuasa, orang yang paling beruang, ya, banyak harta, Allah kata apa? La baghaw fil ardi, dia akan jadi orang jahat atas muka bumi ni. Walakin, tetapi Allah, oleh kerana dia sayang kepada makhluk dia, yunazzilu biqadari ma yasha, dia turunkan rezeki mengikut kadar yang dia kendaki. Ustaz Uda, rezeki Ustaz Uda untuk jadi baik
bagilah 3,500 sebulan. Tu. Kalau bagi 10,500, tengoklah Ustaz Uda akan berubah dah. Si fulan pula, oleh kerana dia ni rumah banyak, dapurnya banyak, bagilah dia 5,000 sebulan. Tapi kalau bagi 20,000 sebulan, habislah. Ya, ada dapur rasmi, ada dapur tak rasmi pula nanti. Itu Allah kata apa? Oleh kerana aku sayang kat kamu, aku bagi kamu rezeki yang cukup-cukup aja. Kalau bagi lebih-lebih, kamu akan jadi jahat. Fir'aun, dia dapat rezeki yang melempah-lempah, sehingga Nabi Musa ni bila dia berdebat dengan Fir'aun, tak masuk, tak lut. Bayangkan Nabi Musa ni tuan-tuan, orang Nabi yang penuh dengan hikmah, dia berdakwah dengan Fir'aun, tak masuk tuan-tuan. Akhir sekali kajian Nabi Musa kata apa? Fir'aun jadi jahat macam ni sampai tak nak dengar Quran aku, tak nak dengar Taurah aku. Sebab apa? Sebab dia ni kaya melampau-lampau. Tuan-tuan boleh tengok ni. Tuan-tuan balik, tolong baca ayat ni, surah Yunus ayat 88. Surah Yunus 88. Apa kata Allah? Wa qala Musa, dan Musa berkata, ni Nabi Musa berkata pada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Nabi Musa berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan menteri-menterinya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, kemewahan-kemewahan yang kau berikan kepada mereka itu akibatnya menyesatkan mereka daripada jalanmu. Nampak? Ini kajian Nabi Musa. Fir'aun jadi jahat kerana hidup terlalu mewah. Petik aja semua dapat. Dia tak pernah kenal kesusahan. Dia ni bukan kasta kayangan lah. Dia atas daripada kayangan lagi. Nampak tak? Sebab itu dia jadi lupa daratan. Apa doa Nabi Musa? Doa Nabi Musa ni kalau tuan-tuan nak amal-amal lah. Apa doa Nabi Musa? Rabbana atmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan menteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Nabi Musa minta Allah Ta'ala, ya Allah, engkau hancurkan kemewahan dia, ya Allah. Selagi Fir'aun ni hidup mewah, ya Allah, dia takkan dengar dakwah aku. Inilah pengaruh harta dalam diri manusia. Nampak tu? Ya? Berapa ramai orang tolak dakwah Islam, tolak Quran, tolak hadis, tak mau bersama dengan kebenaran, tak mau bersama dengan keadilan. Sebab apa? Sebab dah biasa hidup mewah, takut kalau membela keadilan, kemewahan akan habis. Ini bahaya. Tu Nabi Musa doa, ya Allah, engkau ambil balik kemewahan yang kau telah berikan kepada Fir'aun ni. Tapi tuan-tuan tahu tak, selepas berapa tahun Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Musa? Selepas 40 tahun baru doa Nabi Musa ni dikabulkan. Jadi kalau kita doa baru 5-6 tahun tak terjadi lagi apa kita doa tu, itu benda biasalah. Nabi Musa doa, Allah kabulkan selepas 40 tahun. Dia tengok dengan mata kepala dia bagaimana Fir'aun ditelan oleh laut, bagaimana harta dia, askar dia habis tenggelam. Selepas 40 tahun dia berdoa. Gitu ya. Jadi kita fahamlah daripada ayat ini, kemewahan telah menyebabkan Fir'aun menjadi orang durjana. Ya. Sebab itu kita tengok banyak pemimpin-pemimpin dalam dunia sejak daripada zaman Nabi, salafus saleh, para sahabat, mereka walaupun jadi orang nombor satu, mereka tak nak dengan dunia ni. Sebab dia tahu kalau dia hidup dalam dunia, dia akan rosak. Ya. Ada seorang sahabat tuan-tuan, siapa nama, Saidina Ka'ab, yang dilantik menjadi apa ni, gubernur di Kufah. Zaman Sayyidina Umar hantar dia jadi gubernur dekat Kufah. Waktu yang sama Sayyidina Umar hantar lembaga zakat pergi kesan fakir-fakir miskin yang ada di Kufah. Lalu lembaga zakat pun pergi kat Kufah, pergi kesan siapa fakir miskin ni. Salah seorang yang tersenarai jadi fakir miskin ialah gubernur dia.
Gubernur boleh tersenarai jadi parking miskin ni apa sebab tuan? Sepatutnya gubernur ni allowance dia berapa? Allowance parking kereta dia pun dah berapa dah? Gubernur tu, kita jangan cerita gaji dia lagi. Jangan cerita gaji, allowance parking kereta dia, allowance dobi dia, dia gedebak-gedebuk campur allowance saja dah 20,000 mungkin. Gubernur gaji saya cakap lah. Tapi macam mana Ka'ab boleh tersenarai menjadi fakir miskin di Kufah sedangkan dia gubernur? Apa sebab? Sebab Ka'ab ini berusaha untuk tidak ambil upah dan gaji ketika dia memerintah. Dia jadi gitu, jadi fakir. Ya, lalu Sayyidina Umar pun bagi bantuan dekat dia. Pak Gubernur kita fakir, bagi bantuan. Bila bagi bantuan, tahu tak tuan-tuan Ka'ab dia buat apa? Dia ambilnya bantuan tu, dia bagi ke fakir miskin. Nah, ambil orang miskin. Habis kau, aku ada Allah. Sebab apa para sahabat jadi gubernur tetapi tak nak ambil dunia ni? Sebab dia tahu dia dah biasa hidup susah. Bila dunia datang sekali curah kat dia, takut nanti jadi kejutan. Bila jadi kejutan itu jadi tak sedar diri tau. Itu dah biasa naik kereta kancil, tiba-tiba duduk belakang tu naik kereta apa? Naik kereta Ferrari duduk belakang tu. Dulu nak buka lah macam saya lah, kereta saya nak buka kena buka cermin daripada luar buka. Itu nak ceritanya pembuka tu dah tak boleh, los dah. Tiba-tiba jadi orang nombor 1, kita dibukakan pintu. Itu siapa yang jadi susah tiba-tiba jadi senang macam tu, akan berlaku kejutan. Sebab itu para sahabat dia tolak benda-benda tu. Sayyidina Umar ada 23 tampalan dekat jubah dia, padahal dia jadi orang nombor 1 dekat Madinah. Sayyidina Abu Bakar ada 13 tampalan dekat jubah dia. Macam mana orang jadi nombor 1 jubah bertampal? Sebab dia tahu Quran kata apa? Manusia ni kalau aku berikan dia kemewahan, dia ambil kemewahan tu, la barau fil ardi, dia akan jadi orang durjana atas muka bumi ni. Sebab tu orang baca Quran dia tolak benda ni. Apa? Ini semua kerja fi sabilillah, nanti Allah balas, kita ambil kat sana. Bila ambil kat sana, itu yang kita tengok dia tak pandang dunia lah tuan-tuan. Ulurlah bawah meja pun tak nak dia. Bawah meja ke atas meja, atas siling ke bawah siling, tak nak. Sebab apa? Sebab aku memang tolak dunia. Tiba-tiba awak nak bagi dunia. Tapi Fir'aun, sebab apa dia jadi jahat? Sebab dia orang yang hidup dengan kemewahan. Sebab tu Nabi Musa doa, ya Allah, engkau ambil balik kemewahan yang kau beri pada Fir'aun ni, ya Allah. Kalau kau tak ambil, ya Allah, dia akan kufur kepada engkau. Tapi dalam doa Nabi Musa ni, dia bukan saja doakan Fir'aun hancur kekayaan dia, menteri Fir'aun sekali. Siapa menteri Fir'aun? Haman dan Qarun. Qarun menteri kewangan dia, Haman TPM dia, Timbalan Perdana Menteri dia. Dua-dua berdengung jahatnya. Sebab itu antara ulama kata, antara sebab Fir'aun jadi jahat, kenapa? Kerana dia diapit oleh penasihat-penasihat yang berdengung jahatnya. Itu baik. Mari kita tengok siapa dia pembantu kanan dia yang terdekat. Haman. Tuan-tuan boleh buka Suratul Qasas ayat 38. Ya. Suratul Qasas ayat 38. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ini kita dah baca dah tadi. Yang dia suruh Haman supaya banner bangunan tinggi untuk dia tembak Tuhan Nabi Musa. Haman dia ikutnya. Itu agaknya kalau Fir'aun suruh timbus laut Atlantik tu, dia timbusnya. Sebab apa? Dia tahu itu dia akan dapat keuntungan. Dia tahu Fir'aun akan sayang kat dia. Ya. Lalu Haman ni dia dah biasa hidup mewah. Orang dah biasa naik Ferrari, dia nak naik ke kereta kancil tuan-tuan, muntah dia. Betul, dia tengok tayar kancil tu pun dia dah muntah dah. Sebab saya biasa naik Ferrari. Haman dia jadi gitu lah. Fir'aun beri dia arahan yang tak masuk akal. Belum habis lagi, baik tuan. Itu arahan belum habis lagi, baik tuan. Apa dia? Engkau bakar batu bata, buat bangunan yang tinggi-tinggi, aku nak tembak Tuhan Musa. Padahal Haman ni orang cerdik, mana boleh tembak. Tapi tak apa,
Mungkin agaknya kalau batu bata tu harga 20 sen, aku claim 50 sen, 30 sen masuk kat aku. Itu. Mungkin macam tu. Aman. Dia dah biasa hidup dalam kemewahan. Dia nak mewah lagi. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Nabi kata apa? Aku tak takut umat aku jadi miskin. Sebab kalau umat aku jadi miskin, dia dekat kat masjid. Paling tidak malam Jumaat dia datang masjid. Sebab apa? Malam Jumaat ada pulut kuning kat masjid, itu. Ada mihun paling tidak, tak? Tapi kalau umat aku Allah Taala buka dunia kat dia, habislah. Masjid pulut kuning tak pandang aku nak pizza kan. Nampak? Nabi takut umat dia jadi kaya raya. Haman memang jahat. Cuba tuan-tuan tengoknya. Surah Yunus ayat 75. Tengok. Ini Haman punya pemikiran. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami utuskan sesudah rasul-rasul itu Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun dan juga al-malaknya. Siapa mana malaknya? Malak di sini artinya menteri-menteri dia. Dengan membawa ayat-ayat kami, lalu mereka, siapa mereka ni? Firaun dan menteri dia kata apa? Berlaku sombong dan takabur, dan mereka adalah kaum yang binasa. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Firaun orang yang sombong, menteri-menteri dia Haman dan juga Qarun juga orang yang sombong seperti dia. Nampak? Kalau Firaun ni jahat, tiba-tiba yang ada keliling dia orang baik, dia akan jadi baik. Itu. Tapi macam mana? Dia dapat penasihat, bukan penasihat, punah sehat. Itu, habis punah akhlak Firaun. Ya, baik. Saya tak nak panjangkan kat situ. Tuan-tuan boleh buka surah Asy-Syu'ara yang tuduh Nabi Musa ahli sihir, bukan Firaun. Tengoknya. Wa qala limalai aw haulahu inna hadza la sahirun alim. Sesungguhnya orang ini ialah ahli sihir yang mahir. Ya. Baik. Dan dalam Quran menyebut golongan menteri Firaun ni dia ikut aja apa cakap Firaun. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rasyid. Kepada Fir'aun dan kaumnya, lalu menteri-menteri Fir'aun menurut perintah Fir'aun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Nampak? Ya, jadi diikut aja. Ya. Yang penting dia akan terus berkuasa. Baik. Fir'aun ni tuan-tuan, selain daripada menteri dia jahat-jahat, keluarga dia pun jahat. Ini yang jadi teruk ni. Keluarga dia, walaupun isteri dia beriman, Asyah beriman, tapi Asyah seorang lah. Dia punya pak menekan dia, pak saudara dia, pak long dia, pak angah dia, pak busu dia, semua jahat macam dia. Sebab apa? Ahli tafsir kata apa? Sebab apa keluarga Firaun semua jadi jahat? Sebab pak saudara dia menempik kekayaan Firaun. Dia menempik. Saya pernah rasa benda macam ni. Yalah, dulu kita pegawai kan, pegawai tali leher besar petai, orang tahu kita pegawai. Saudara mara datang tu, kalau bukan anak saudara nak tolong aku, siapa lagi? Tolong tenyih aja biar pagar kubur tu, projek tu aku dapat. Itu kita baru jaga pagar kubur tu, pak saudara dah impit kita. Bila tak tolong, ada anak saudara tak berguna, kita pun yelah tenyih, habis rasuah. Itu baru pegawai yang boleh luluskan projek 15,000 ke atas je. Ini Firaun bukan projek 15,000. Itu yang pas saudara diimpit dia. Firaun pula bila tengok pas saudara diimpit dia bagi duit. Nah Pak Long, ambil duit Pak Long. Mula dia bagi 20,000, 40,000. Bila dah dapat 100,000, Pak Long dia akan jumpa dia, kalau aku lawan Firaun tak dapat 40,000 ni. Ini Volvo model baru keluar. Dia dah pergi dekat tu tengok, berkilat. Dia puji lagi Firaun, apa kau buat bagus Firaun. Firaun bagi 100,000 lagi. Firaun dia cocoknya hidung pas saudara dia dengan dia bagi duit semua. Sebab itu keluarga Firaun semua jahat-jahat.
Jadi tak ada siapa yang nak tegur dia. Kita ni paling tidak kan, macam kita tuan-tuan lah kan, jahat juga, betul nakal kita ni, duduk salam ya. Tapi sekali-sekala balik kampung tu solat asar lambat, betul tak? Pak Long kita dia sinis juga kat kita kan. Dengar ceramah kat Kuala Lumpur berdengung solat asar pukul 6 tak semayang lagi. Kena juga tu. Kena tu. Apa? Pak saudara kita tegur kita. Sebab apa? Pak saudara kita tak harap apa-apa pada kita. Cuba pak saudara kita harap kepada kita sesuatu. Engkau lambat tak semayang asar pun tak apa, engkau bagus. Jangan tegur. Tegur nanti tak dapat. Fir'aun dia malang. Sebab apa? Keluarga dia penjahat. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 11 ya. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Sama seperti keadaan keluarga Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu daripada mereka mendustakan ayat-ayat kami. Nampak tu? Nampak? Dalam suratul Qamar ayat 41. Surah Qamar ayat 41 Allah sebut jelas keluarga Fir'aun. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur. Dan demi sesungguhnya Fir'aun dan keluarganya telah didatangkan rasul-rasul untuk memberi amaran. Kadzabu bi ayatina kulliha. Tapi Fir'aun dan keluarganya mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Lalu kami timpakan azab seksa kepada mereka. Jadi jelas dalam Quran kata Fir'aun antara sebab dia jadi jahat kerana keluarga dia pun jahat macam dia juga. Silap siapa? Sebab silap Fir'aun bagi kekayaan kepada keluarga-keluarga dia, sehingga menyebabkan keluarga dia tak berani nak tegur dia, takut akan hilang kemewahan. Jadi macam mana dia nak jadi baik? Ada menteri pun agak pagar makan padi. Ada keluarga agakkan padi makan pagar pula. Itu. Baik. Akhir sekali tuan-tuan, ada satu lagi. Ya. Fir'aun ni tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala seksa dia, dan yang paling menakutkan ialah Fir'aun ni keluarga dia jahat, penasihat-penasihat dia jahat, dan akhir sekali Quran kata apa? Rakyat dia pun jahat. Ini habislah. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Az-Zukhruf ayat 54. Zukhruf. Ya, dia kadang-kadang macam Sayyidina Umar, tuan-tuan. Sayyidina Umar dia jadi khalifah. Itu. Sayyidina Umar ni orang bagus. Cuma pada satu hari dia tengok mas kahwin ni melampau-lampau tinggi. Itu. Kan mas kahwin kan ikut standard perempuan tu, betul tak? Kalau budak perempuan tu lahir dekat Perlis, minum air Thailand, air siam, beras siam, takkan harga sama dengan besar Shah Alam. Shah Alam makan beras pecah, sana makan beras siam, sama ke harga? Tak sama. Tanya orang Perlis berapa? RM77,777. Kalau ada, tak ada tu salah. Kan? Sayyidina Umar tengok mahal mas kahwin. Kalau gitu tak kahwinlah pemuda-pemuda kami. Sayyidina Umar buat satu peraturan menyamaratakan semua mas kahwin. Tak boleh tinggi, tak boleh rendah. Harga kerajaan letak. Satu hari Sayyidina Umar jalan dekat bandar Madinah, lalu seorang makcik tu tua je, bukan ahli parlimen pun tu. Makcik tu jual kong pisang tepi jalan je. Dia kata, Umar, kau nampak tongkat aku ni? Engkau mana-mana ya menyamaratakan mas kahwin orang perempuan. Satu perempuan dengan satu perempuan lain tak sama, kau tahu. Ini perempuan ni cakap orang putih macam bergetih goreng. Ini menulis pun tak gerti, takkan sama harga. Umpamanya begitulah. Sayyidina Umar, Allah yang negur aku makcik jual nasi goreng tepi jalan je. Umar kata apa? Cik, sorry cik, telah benarlah makcik ini, salahlah Umar. Umar beruntung sebab apa? Sebab dia ada rakyat yang berani tegur dia. Sebab tu Umar jadi baik. Rakyat dia silap, rakyat tu tegur dia. Kan zaman Sayyidina Umar naik jadi khalifah, hari pertama dia bagi ucapan. Apa kata rakyat dia? Rakyat dia kata, Umar, kalau kau buat benda betul kami sokong, kalau kau buat benda tak betul, ujung pedang ni akan cari kau. Umar beruntung kerana dia ada rakyat yang berani menegur kesilapan dia.
Tapi Fir'aun nasib dia malang. Sebab apa? Rakyat dia semua takut dengan Fir'aun. Bahkan rakyat dia turut rosak macam Fir'aun. Ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat yang ke-45. Apa kata Allah? Bukan. Surah Zukhruf ayat 54. Silap. Surah Zukhruf ayat 54. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin. Maka Fir'aun memperbodohkan kaumnya. Nampak tu? Ini taktik Fir'aun. Dia bodoh-bodohkan kaum dia. Ya. Lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik lagi durhaka. Allah kata apa? Rakyat Fir'aun semua telah dibodohkan oleh Fir'aun. Macam mana cara Fir'aun bodohkan rakyat dia? Senang aja. Dia kata, tuan-tuan, tengok saya banner piramid tinggi tak? Tinggi. Hebat tak? Hebat. Fir'aun hebat. Habis dia buat nasihat bumbu lambuk sikit. Rakyat pun, bubur lambuk, dapat sedap. Bubur lambuk je dia dapat. Dia tak sedap Fir'aun telan berapa juta. Rakyat dia jadi bodoh. Sebab itu Fir'aun boleh banner piramid, batu tu bukan ringan, tuan-tuan. Rakyat dia pikul buat. Padahal dalam Fir'aun, dalam piramid bukan letak apa pun. Letak benda-benda yang tak patut letaklah dekat muzium itu. Baju dalam isteri dia letak kat dalam piramid lah. Tapi rakyat dia sanggup banner. Sebab apa? Fastakhaffa qaumahu, dia telah bodoh-bodohkan rakyat dia. Sebab itu bila kita jadi rakyat kena suka membaca. Itu antara perkara yang penting untuk kita baca ialah statistik. Penting sangat. Itu ya. Jangan bercakap nak pada hari ni semua kena ada dalil. Statistik tu sangat penting. Tak boleh dengar diperbodoh-bodohkan macam rakyat Fir'aun. Jadi rakyat Fir'aun ni apa kata Allah? Fa'ata'u, mereka taat dan patuh pada Fir'aun. Nampak tu? Jadi bayangkan kesusahan Nabi Musa. Bukan saja berdepan dengan Fir'aun, bukan saja berdepan dengan Qarun dan Haman, berdepan dengan rakyat Fir'aun yang bodoh. Nampak? Habis ya. Sebab itu Nabi Musa antara nabi yang kalau kita tengok zahir lah, dakwah dia dakwah yang zahir, secara zahir ya, saya bukan tuduh, secara zahirnya dakwah dia macam tak berapa berjaya. Apa tak? Sebab apa? Sebab tentangan tu datang daripada setiap sudut. Itu sebabkan dia terpaksa melarikan diri daripada Mesir, menyeberangi Laut Merah, pergi ke tanah Arab. Sebab di Mesir dia tak boleh, dakwah dia tak boleh pergi. Sebab apa? Penentangan bukan saja datang daripada atasan, datang daripada grassroots juga. Jadi tak boleh jalan dakwah dia. Ya? Baik. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, begitulah. Tapi ada jugalah kita tengok dalam Quran, ada juga beberapa orang rakyat Fir'aun ni yang beriman. Antara dia ahli sihir dia. Itu ahli sihir dia. Ya, masa dia rancangan nak lawan Nabi Musa dengan ahli sihir ni, rancangan diberikan oleh Haman. Haman menteri dia ni kata, wahai Fir'aun, cara nak kalahkan Musa ni senang, kita lawan sihir. Sebab dia ni ahli sihir, kita lawan sihir. Lalu Haman pun buat selection. Dia panggil semua ahli sihir dekat Mesir, tunjukkan sihir dia. Dia buat petapisan. Yang paling akhir sekali menang yang tu akan lawan Nabi Musa. Jadi ahli sihir yang berdepan dengan Nabi Musa tu ahli sihir yang hebat sekali lah. Lalu bila berdepan tu mereka pembaling tali dia bertukar jadi ular. Itu Nabi Musa baling tongkat dia, ular Nabi Musa telan semua ular-ular ahli sihir tu. Ahli sihir pun beriman kepada Allah. Tapi sebelum itu saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, Nabi Fir'aun ni macam mana dia pikat ahli sihir untuk lawan Nabi Musa. Tambah sekali ahli sihir ni pun orang rosak. Ahli sihir Fir'aun ni orang yang kepalanya rosak. Ya, memang mereka ni orang educated tetapi kepala dah rosak. Cuba tengok, tuan-tuan buka dalam surah Syu'ara ayat 41. Falamma jaa as-saharatu qalu li Fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin.
Maka ketika ahli-ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada Fir'aun, benarkah kami akan beroleh upah? Kiranya kamilah orang-orang yang menang. Nampak tu? Ini kerja belum buat lagi. Mereka sudah tanya Fir'aun, berapa persen? Fir'aun, kalau kami berjaya kalahkan Musa, apa kami dapat? Tanah berapa ekar kami dapat? Kau nak bagi apa kat kami? Jawapan Fir'aun, jawapan yang sangat hebat. Ini orang cerdik. Fir'aun ni bukan orang bodoh, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok jawapannya. Dia tak kata aku bagi 3 ekar. Dia tak kata aku bagi kau emas tadi. Dia tak kata. Tengok dia kata apa? Qala, berkatalah Fir'aun, na'am. Ya, jangan bimbang. Don't worry. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi daripada kalangan orang-orang yang dekat kepadaku. Apa kata Fir'aun? Kalau engkau boleh kalahkan Musa, engkau lah orang yang paling dekat dengan aku. Mana kalau paling dekat dengan aku tu apa makna dia? Kalau ada projek-projek engkau dulu dapat. Aku tak bagi kepada Ustaz Uda jauh dah tu. Engkau dulu. Sebab engkau muqarrabin, engkau orang paling dekat dengan aku. Kalau aku ada lawatan ke luar negara, engkau dulu yang akan ikut aku. Oh, kalau dah dekat dengan Fir'aun, segala benda akan dapat. Itu yang ahli sihir Fir'aun bersemangat nak lawan Nabi Musa tu. Dia umpan dengan duit. Nampak tak? Dia umpan dengan duit. Sebab tu duit ni tuan-tuan, ya Allah, ya, orang-orang jahat dalam dunia ni, dia gunakan duit bukan saja untuk beli roti, bukan saja untuk beli pakaian. Orang jahat gunakan duit juga untuk beli orang, untuk beli marwah orang. Dia beli marwah orang tu. Ini Fir'aun, dia beli marwah ahli sihir dengan duit. Kalau engkau kalahkan Musa, engkau orang yang paling dekat dengan aku. Ahli sihir berkata, kayalah kita lepas ni. Lalu berlakulah pertembungan. Dalam pertembungan itu tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam berjaya mengalahkan mereka. Ya, tapi alhamdulillah ahli-ahli sihir Fir'aun semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Setelah mereka lihat sihir yang mereka buat tu memang sihir yang paling top sekali lah, tak mungkin orang boleh kalahkan melainkan dengan mukjizat. Sebab tu mereka kata, kami beriman dengan Musa, sebab sihir yang kami bawa ni sihir yang paling tinggi sekali, tak mungkin boleh dikalahkan melainkan dengan mukjizat. Kami beriman kepada Musa dan Tuhan Musa. Fir'aun kata, kalau gitu engkau jadi orang yang paling jauh daripada aku lah. Itu, mari sini, aku kerat tangan kau, aku keratkan kau. Kata mereka, faqdima anta qadi. Hei Fir'aun, engkau hukumlah aku macam mana engkau nak hukum. Kami terima. Ini ahli sihir Fir'aun. Lepas dia beriman, Fir'aun ugut dia, aku akan kerat engkau bersilang-silang. Faqdima anta qadi, hukumlah kami wahai Fir'aun, ikut cara mana engkau nak hukum, sebab engkau berkuasa hari ni. Kami terima aja. Ini orang bila iman dah masuk dalam hati, walaupun dia jahat tuan-tuan, tetapi alhamdulillah bila iman dah masuk, dia akan jadi orang yang baik. Sebab itu kita jangan tinggalkan orang-orang jahat tuan-tuan. Itu kita kena berkawan dengan orang jahat juga. Supaya apa? Supaya kita didik dia, supaya Allah Ta'ala bagi iman dekat dia. Ini sebut orang jahat dia, jangan berkawan dengan dia. Jangan gitu. Itu mak-mak rempit tepi jalan yang tak semayang tu, siapa nak kawan dengan dia? Pak Imam lah pergi kawan dengan dia. Itu imam pergi kawan dengan mak-mak rempit, supaya bila waktu semayang, jom kita semayang. Jawatan kuasa pergi hampiri pokok-pokok tempat budak-budak pergi isap dadah tu, duduk kat situ. Ustaz-ustaz macam saya, panggillah sekali, kita pergi. Kita masuk disko. Saya ingat lagi tuan-tuan, kita pergi hampiri pelayan-pelayan disko dekat Melaka. Masuklah, masa tu kami bawa sikit je, beriman kepada Allah nanti selamat. Itu je, masuk disko, minta izin sekejap, dalam gelap tu tengok kakak tu tengah pegang botol arak, hidangkan, kak, ni ada sikit risalah, minggu depan datang lagi. Masuk minggu ketiga, dia kata, dekat mana kalau akak nak bertobat? Masa tu kita bagi nombor telefon, alhamdulillah kita dapat tarik dia kepada agama. Tapi kalau orang agama jauhkan diri daripada orang jahat, bila mereka nak kenal kebenaran? Orang agama bila tengok orang jahat, jijik muntah. Hei, dia ni jadi batu api neraka ni. Bila orang tu nak jadi baik? Jadi masjid kena hampiri orang-orang yang kurang imannya ini, supaya mereka boleh jadi orang baik. Ini yang berlaku kepada
kepada ahli sihir Fir'aun. Bila iman dah masuk, Masya Allah, bunuhlah aku wahai Fir'aun, keratlah dekat mana kau nak kerat, aku tetap dengan Tuhan Musa dan beriman pada Musa sebagai Rasulnya. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit daripada petikan ayat-ayat Quran yang sempat saya kumpulkan, ya. Jadi sebenarnya ceritanya panjang lagi, tapi tuan-tuan pun nampak dah begitu resah dan gelisah. Jadi saya tak mau tuan-tuan gelisah dalam kuliah saya. Biarlah saya akhiri kuliah ini tuan-tuan, ya. Tapi sebelum tu nak buat sikit pengumuman. Sekarang ni bulan 12. Kalau tuan-tuan ada teringin nak daftarkan anak-anak belajar di sekolah saya, silakanlah. Silakan, ya. Alhamdulillah tahun ni lebih kurang 6 orang pelajar kami akan habis belajar. Kemampuan pelajar kami yang 6 orang ni tuan-tuan, kemampuan mereka selain daripada menghafal Quran, kalau dia dengar warta berita, dia boleh terjemah warta berita dalam bahasa Arab. Dia boleh terjemah, bacalah apa pun, sebab kami mengajar mereka bahasa Arab lama dan juga bahasa Arab yang moden. Jadi mereka kuasai dua-dua. Dan selepas ni kita nak hantar mereka untuk ambil SPM. Lulus SPM, insya-Allah kita hantar dia ke Mesir untuk lanjutkan pelajaran kat sana. Jadi kalau ada tuan-tuan anak-anak yang cerdik-cerdik, ya, hantarlah ke tempat kami. Yuran berapa? Kita tak nak cerita pasal yuran sebab kami bukan berniaga, ya. Kami mendidik, hantar anak, ya, supaya kami dapat didik anak tuan-tuan jadi penghafaz Al-Quran kecil lagi. Ini anak-anak kami ni saya bagi tawaran kat mereka. Saya bagi sampai 21 hari bulan. Al-Waqiah, Suratul Naba, Tabarakalladzi. Kalau tak hafal juga saya tak bawa pergi prediction. So sekarang ni siang malam tengah pulun ni, ya, surah Waqiah sangkut satu tinggal. Sekarang ni mereka tengah menghafal, ya. Bulan depan kita umpan dia lain pula, ya. Hari tu saya umpan dia Teluk Batik kat Perak, ramai yang menghafal. Jadi budak-budak tuan-tuan, kita tak boleh rotan dia. Nak pula anak orang Shah Alam rotan datang polis, ya, tak boleh. Mahatafiz tak boleh guna rotan, dia kena guna prediction, Cameron Highland, dia jadi rajin. Jadi kalau tuan-tuan ada anak, ada cucu nak hantar bolehlah. Dan kami sedang mencari pelajar-pelajar perempuan 10 orang lebih kurang untuk saya didik sendiri untuk menjadi orang yang mahir dalam bahasa Arab dan mampu membaca kitab-kitab Arab. Hafalan Quran jadi salah satu daripada subjeknya, ya, bukan hafal Quran. Dia akan menghafal 2-3 juzuk saja. Kalau nak pergi Azhar kena ada 6 juzuk. Dia hafal 6 juzuk. Kemudian yang lain tu saya akan didik dia untuk memahami kitab-kitab Arab, memahami nas-nas Arab, syair-syair Arab, supaya mereka dapat lanjutkan pelajaran ke luar negara. Jadi kalau tuan-tuan ada, beritahu saya nak 10 orang aja. Banyak-banyak tak mau, susah pening kepala saya. Ya, 10 orang ni bagi masa saya 3 tahun untuk saya didik. InsyaAllah lepas tu tuan-tuan akan nampak hasilnya, insyaAllah. Tapi syarat tak boleh balik-balik lah, itu. Kalau tiap minggu balik, 10 tahun pun tak jadi. Itu. Masuk, tinggalkan budak tu kat situ, balik, raya balik. InsyaAllah budak ni akan menjadi orang, insyaAllah, ya. Jadi saya rasa itu saja, sampaikan perkara ini kepada saudara mara tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat lahirkan ramai lagi pelapis-pelapis ulama di masa akan datang. Saya tak tahulah, dah tak lama lagi lah kot, itu ya. Kita ni makin lama makin dekat dengan kubur. Mungkin tuan-tuan pergi dulu, saya pergi kemudian, ataupun saya pergi kemudian, tuan-tuan pergi dulu, kita tak tahu siapa, ya. Jadi kita perlukan pelapis-pelapis ni. Mungkin anak tuan-tuan adalah pelapis yang terbaik ulama masa akan datang. Jadi hantarlah ke tempat kami. Dan yang kedua, rancangan tafsir Quran kita sekarang ni alhamdulillah semakin rancak berjalan. Setiap pagi pukul 7.30 pagi hingga pukul 8 pagi, ya. Jadi nak jadi ahli, nak dengar tafsir Quran kami ni, tuan-tuan kena daftar jadi ahli kelab tafsir Quran. Jadi tuan-tuan pergi kat belakang, kita dah buatkan QR code. Tuan-tuan ambil telefon, scan aja, tuan-tuan sudah jadi ahli. Pagi besok link akan sampai pada pukul 7.25. Tuan-tuan tekan aja, tuan-tuan akan dengar suara saya setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Sekarang ni kita sudah habis juzuk yang ke-30, kita masuk juzuk ke-29, surah Tabarakalladzi dah di ujung dah. Tapi kalau tuan-tuan yang dah tertinggal nak ikuti ulangan, tuan-tuan jadi ahli, tuan-tuan boleh klik mana yang tuan-tuan nak dengar Qul Huwallah, klik Qul Huwallah, tafsir Qul Huwallah akan keluar. Ya. Jadi insyaAllah ini semua kita buat percuma supaya tuan-tuan semua dapat hidup bersama Quran. Itu. Tapi sambil-sambil dengan tafsir tu kadang-kadang ngantuk, minumlah kopi. Itu. Sebab tu kami bawa juga kopi kat belakang tu. Tuan-tuan minumlah kopi kami sebagai menyokong perjuangan kami. Itu. Sokong perjuangan kami, bawa balik kopi. Seorang 5 kotak malam ni pun tak apa. Saya tak marah, tapi bayar, jangan tak bayar.
Ini susah kami nanti ya. Itu sajalah tuan-tuan pengumumannya. Saya menunggu tuan-tuan untuk datang. Kalau tuan-tuan kata ustaz, saya nak biasakan anak saya dulu, boleh? Boleh. Ni cuti sekolah ni, hantarlah ke tempat kami. Biar dia duduk seminggu 2 minggu, biar dia biasa dengan suasana madrasah. Pukul 4:30 pagi dah bangun. Itu, mata pisah-pisah kecil lagi dia suruh baca Quran. Jadi kita ada 2 minggu untuk anak-anak tuan-tuan praktis kat tempat kami, hantar. Ya, cara makan madrasah, cara bermain madrasah, pakaiannya berubah. Manalah tahu budak ni bila bulan 1 kata minatlah ya nak hafal Quran, alhamdulillah. Orang ni lah tuan-tuan, besok bila mayat kita dah terbaring, mereka ni lah nanti akan bacakan Quran untuk jenazah kita. Ya. Jadi mereka ni lah nanti akan turunkan jenazah kita dalam liang lahat. Mereka lah ni nanti akan datang tiap-tiap minggu ke kubur kita, pegang batu nisan kita. Mereka ni lah yang akan sedekahkan Fatihah pada kita. Jadi jangan lepaskan peluang, biar dapat satu rumah satu hafiz, satu rumah satu ulama, insyaallah ya. Nanti kita akan bahagia dunia akhirat. Itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayahmu seperti mana Engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.